Em. Aduh, stres lah macam ni. Semua tak kena. Mana penyapu nak jumpa? Tak jumpa penyapu pula. Mana ni? Nisa, apa ya, hal ni? Apa? Orang tengah masak lemang, tengah masak rendang ni. Awak kenapa ngomel seorang-seorang ni? Stres lah. Saya emosi. Kenapa rendang ni pasal apa? Puasa saya. Sebab awak lah ni. Tak ada, saya stres ni. Semua benda tak kena ni. Saya nak nyapu siapa nyapu tak jumpa. Okay, Lepas tu emosi tak emosi. Lepas tu bertenang. Dah bertenang. Bertenang, okey. Nanti saya akan tunjukkan cara macam mana nak mengawal emosi dan mental. Oh iya ke? Ikut saya. Okey, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Satu lagi episod di mana kita akan berkongsi topik dan subjek yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Tetapi sebelum tu, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Nak beraya boleh, tetapi jangan rentas negeri. Berayalah dekat rumah jiran-jiran dan saudara mara yang terdekat dengan menjaga penjara fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, memakai pelitup muka di tempat awam, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan juga lazimi penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Agak-agaknya kan tadi Nisa dah stres-stres, rasa-rasanya anda ada tak perasaan yang sama? Stres, emosi, rasa macam semua benda tak kena. Jadi, siapa yang akan bersama-sama kita untuk membantu masalah kita ni? Jom kita saksikan profil guru ini. Baiklah semua, jom kita persilakan guru kita iaitu Cikgu Zulhusni dari SMK Taman Datuk Harun. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik, sihat. Ya, saya terima maaf lah masuk-masuk dah mengomel sorang-sorang Cikgu. Biasa. Ya, tapi sebelum tu kan saya nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kita masih belum menang melawan COVID-19, jadi kita perlu peka dan berjaga-jaga. Baiklah Cikgu, sebenarnya hari ini topik kita berkaitan dengan apa yang dihadapi ramai orang, ramai murid-murid di luar sana iaitu pengurusan mental dan emosi. Baiklah, saya rasa bukan saya seorang lah Cikgu kan yang stres, yang rasa macam emosi, rasa macam tak kena, rasa nak marah je. Jadi itu adalah tanda-tanda orang tengah stres Cikgu kan? Betul. Itu adalah tanda-tanda orang yang tengah stres. Dan apa yang kita tahu zaman sekarang adalah zaman COVID. Betul. Zaman orang ada masalah kewangan. Zaman orang ada masalah sosial. Jadi pengurusan stres, pengurusan mental dan emosinya adalah sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang. Bukan saja pelajar tingkatan 3 saya. Pelajar-pelajar yang ada di seluruh Malaysia ni, untuk juga ibu bapa dan seluruh masyarakat Malaysia. Baiklah. Cikgu ada sebut tadi tentang murid-murid. Cikgu, saya pun nak jemputlah kawan-kawan saya yang juga rakan-rakan dari SMK Taman Datuk Harun. Hai, apa khabar? Semua sihat ya? Hai. Ceria ya? Kalau anda tak stres dan bersemangat untuk subjek kita pada hari ini, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua bersemangat. Yes. Okey, sampai bergegar-gegar lah skrin masing-masing nak bagi double thumbs up. Baiklah, saya nak berkenalan lah dengan kawan-kawan baru saya ni. Kita persilakan Aina. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Najiha binti Mat Luqman. Ya. Tagline saya Peace Yo. Baiklah, terima kasih Aina. Seterusnya kita ada Amar. Silakan Amar. Cakapnya kuat sikit ya, mikrofon dekat mulut. Baik. Okey. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amar bin Ahmad Rizwan. Saya tingkatan 3. Ya. Tagline saya wow. Baik. Ceria kawan-kawan kita ni. Okey, kita lihat apa pula tagline Hanisha. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Nur Hanisha Hasanat. Salam. Tagline saya ialah Mini Love. Okey, baiklah. Tak sekali kita ada rakan kita yang bernama Farsyah. Silakan perkenalkan diri anda dan tagline anda.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fasha. Tagline saya terbaik. Terbaik. Boy ni. Macam Nisa, tagline Nisa setiap kali Teras dah tahu dah. Double thumbs up. Yang menandakan diri kita sentiasa bersedia, ceria, bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran kita. Baiklah cikgu, tadi cikgu ada sebut sedikit mengenai dengan stres. Sekarang ni orang menghadapi pelbagai masalah berikutan dengan pandemik yang melanda. Kalau tak diuruskan dengan baik, pasti memudaratkan diri dan juga keluarga. Baiklah, cikgu mungkin cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Sebelum tu saya belum bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan lihat di Baik. Okey, butangnya di bawah. Ya. Okey, butang yang di bawah, minta maaf. Okey, tak perlu tengok gambar saya lama-lama. Okey, standard pembelajaran. Kita akan ambil tahu apa punca kemarahan kita. Kemudian kita juga akan menunjukkan cara mengurus kemarahan. Kita dah marah, takkan kita nak biar saja. Betul, cikgu. Perlu diuruskan. Kemudian kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain. Kita kena faham kalau kita marah bukan memberi kesan pada kita saja, tetapi orang sekeliling kita. Okey, seterusnya menjana idea cara mengurus kemarahan. Ini nanti kita akan lihat di hujung nanti. Kita akan tanya sahabat-sahabat kita semua ni bagaimanakah cara mereka menguruskan kemarahan mereka. Baik, cikgu, saya tertarik dengan cikgu ada sebut tadi punca kemarahan, di mana kemarahan kita apabila dia dah bina stres di dalam diri dia tidak memudaratkan diri kita saja, tapi memudaratkan orang sekeliling. Kita akan melempiaskan kemarahan itu pada kawan kita, keluarga kita atau sesiapa saja yang kita jumpa terus. Mentak-entaklah barang ni cikgu macam saya tadi. Dan dia entak barang kan. Itu menandakan kita ada stres yang perlu diuruskan. Kita ada masalah emosi yang perlu ditangani supaya ianya tidak berlarutan. Baiklah, Nisa, saya nak tanya satu soalan cikgu, boleh ya? Okay, Cikgu Zul. Biasanya kalau dalam kalangan murid-murid kan di sekolah, stres yang bagaimana yang mereka selalu hadapi? Okey, kebiasaannya di sekolah, mereka akan menghadapi stres yang berkaitan dengan pelajaran, pendidikan. Okey, kalau kita dapat lihat pun, kalau kebanyakannya lah kita nampak pelajar-pelajar kita ni yang muka macam monyok, muka macam masam je. Kalau bukan disebabkan pelajaran, mesti disebabkan oleh rakan-rakan. Dan kalau tidak disebabkan rakan-rakan, mungkin disebabkan oleh keluarga. Kebiasaannya itu yang kita akan jumpa. Jarang kita jumpa pelajar yang monyok disebabkan lepas kenerotan. Biasanya mereka lepas kenerotan dengan cikgu disiplin pun akan jumpa cikgu disiplin balik. Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Kebiasaannya. Ya, saya lah tu. Saya tu dulu dah kena lupa pula nak buat kerja sekolah. Kena bila jumpa balik cikgu, Assalamualaikum. Minta maaf cikgu ya, minta maaf ya. Nanti saya buat kerja sekolah. Sangat biasa macam tu. Ya, jadi ada pelbagai faktor yang kita boleh ambil kira di dalam orang kata apa, punca kemarahan, punca stres dalam kalangan murid-murid. Contoh macam cikgu sebut tadi, pelajaran. Mungkin ada ekspektasi ataupun jangkaan daripada ibu bapa di mana ibu bapa mungkin nak kita berjaya dalam sesuatu subjek ataupun nak banyak A, tapi subjek itu kita lemah. Jadi kawan-kawan ni dah stres. Lepas tu bila dia stres, dia tak dapat buat dengan baik, dia jadi marah. Dia marah, dia akan memudaratkan orang sekeliling. Jadi adakah kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang rakan untuk memberi orang kata apa, fungsi kita kepada orang yang ada masalah kemarahan ni, cikgu? Macam mana tadi soalannya? Kalau kita sebagai seorang kawan, kan contohlah saya ada kawan saya ni duk emosi je. Adakah kita akan belajar peranan kita untuk membantu rakan kita? Okey, kebiasaannya benda yang paling penting kita kena faham adalah orang yang beremosi atau orang yang tengah marah ni, dia perlukan seseorang ataupun sesuatu untuk mendengar masalah dia, untuk dia melepaskan kemarahan dia. Jadi sebagai rakan, benda yang paling penting kita boleh buat adalah dengar masalah dia. Dengar masalah. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengurusan mental dan emosi bersama dengan Cikgu Zul serta rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Tetapi sebelum itu kan Cikgu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cikgu Zul dan rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Topik kita hari ini adalah pengurusan mental dan emosi. Jom Cikgu Zul, kita mulakan. Okey, baik. Perkara pertama yang saya nak pelajar-pelajar saya buat adalah saya nak tengok muka marah macam mana. Marah? Itu senyum. Terus berubah muka masing-masing. Marah, berkerut sikit, marah. Amar nampak handsome sangat marah. Mana boleh? Marah muka kena Marah pun handsome macam mana kan marah. Tapi paling best kita tengok host kita muka marah macam mana. Ini kalau orang nampak ni bukan ingat marah. Ingat sedang gembira agaknya. Allah. Okey, baik. Mari kita lihat. Kita tengok. Oh, sebelum tu saya nak tanya Amar. Amar pelajar saya yang paling comel lah pada saya. Amar, silakan Amar. Apa yang terpacul ataupun apa yang awak dapat gambarkan bila dengar perkataan marah? Awak rasa apa? Rasa macam emosi seorang tu tak terkawal dengan betul. Okey. Emosi tak terkawal. Gambaran awal daripada Amar boleh diterima? Okey, mari kita lihat. Oh, sejuk studio ni Betul, sejuk cikgu. Saya berpeluk tubuh ni sebab sejuk. Okey, mari kita lihat pada pengenalan dia. Okey, marah merupakan perasaan semula jadi yang timbul akibat beberapa faktor. Antaranya makanan, tempat perlindungan. Kena faham makanan bukan bererti awak order makan makanan lambat datang. Bukan. Jangan marah sebab tu. Makan apa yang kita makan, itulah yang membuatkan kita emosi kita tak stabil. Betul. Kemudian tempat perlindungan. Okey, rumah macam mungkin rumah tu ramai sangat orang dalam rumah tu jadi awak rasa macam tak selesa, boleh jadi punca kemarahan. Tekanan hidup berkaitan dengan sekolah, macam Nisa tanya tadi, berkaitan dengan keluarga, kawan-kawan, kesihatan dan keuangan. Perkara-perkara ni adalah sangat berkait rapat dengan kemarahan seseorang. Kemudian tidak mencapai apa yang diingini kerana perkara-perkara di luar kawalan. Sebagai contoh, awak nak lepak dengan kawan-kawan di apa orang panggil? Sisi. Tiba-tiba hujan. Awak pun marah-marah. Itu di luar kawalan. Awak tak payah marah-marah. Cari solusi. Ambil payung, jalanlah. Sebagai contoh. Marah pula hujan. Hujan pula ni. Nak lepak kat sisi tak boleh. Macam itulah contoh-contoh. Marah-marah hujan tak berhenti. Percaya cakap saya. Okey, situasi terancam dan menakutkan juga mengakibatkan perasaan marah. Sama ada berbentuk fizikal ataupun mental. Awak tengok saya suka pada situasi terancam dan menakutkan ni. Cuba bayangkan, kita ambil paling mudah lah. Kita diganggu benda gaib. Contoh amboi, saya cerita. Ini dah merentas apa orang panggil? Kurikulum ni. Dah tapi tak apa. Kita diganggu. Kita akan pergi lah, janganlah kacau saya. Contoh. Tetapi awak kena faham di situ ada dua emosi. Satu emosi marah, satu lagi Nisa? Takut. Yes. Tapi kita kena tahu apa yang mendominasi kita waktu tu. Marah ke takut? Yang mendominasi kita pada waktu itu adalah takut. Kalau kita marah betul, mungkin kita pergi kat benda tu, kita tumbuk dia, boleh ke? Tumbuk? Tak boleh. Malah cikgu. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Kalau macam tu, respon Nisa, maksudnya Nisa dia lebih kepada marah daripada takut. Okey. Kemudian, pengurusan mental emosi membantu seseorang menjadi positif dan menerima kelemahan. Bukan kadang-kadang lah, senang cerita, bila awak dapat menguruskan emosi awak ni, awak pasti akan dapat menjadi seorang yang positif dan juga dapat menerima kelemahan awak. Betul. Yang penting adalah cuba untuk mengurus mental dan emosi dengan baik. Penting untuk kita menerima kelemahan dan kekurangan diri. Fokus pada kelebihan. Itu lebih baik untuk meningkatkan emosi positif dalam diri, cikgu Ya, betul Nisa. Okey, jom cikgu kita teruskan. Seterusnya, kenapa saya marah? Mari kita lihat mengapa kita kebiasaannya boleh marah. Okey, sebarang jenis ancaman. Kecaman rakan, kekecewaan, takut tersingkir, pengalaman pahit, ketagihan alat peranti. Sama lagi, terkilan, cemburu, kritikan, perasaan bersalah. Okey, saya tak akan cerita semua ni. Saya cuma akan pandang pada beberapa perkara di sini saja. Baik. Kecaman rakan yang berkaitan dengan pelajar-pelajar zaman sekarang ni. Kita kebiasaannya bila kita berada dalam satu situasi yang sebagai contoh, kawan-kawan kita semua rasa kita dia ni tak cool lah. Kita akan rasa macam teruknya kenapa kau cakap macam tu kat aku. Dan benda ni akan mendatangkan kita rasa apa Nisa? Marah. Mestilah kau tak cool lah. Apa pula tak cool? Saya pernah contoh sendiri-sendiri Dulu saya ni jenis yang budak-budak selebet. Orang yang selebet apa? Kalau selebet usop sontorian tu ayam. Selebet lah macam selekeh je. So orang pun cakap kau ni cuba pakai yang kemas-kemas sikit. Tapi
saya bukan menerima kritikan tu dengan baik. Ya. Benda tu menjadikan saya marah. Apa pula ni gaya diri Betul. saya? Terpulang pada saya nak jadi macam mana. Okey, kemudian kecewa. Sangat berkait rapat dengan pelajar-pelajar. Kecewa sebab apa? Kebiasaannya disebabkan oleh Pelajaran. cinta. Saya Aduh. nak terus terang. Saya tak nak pelajaran tak. Saya tak nak cerita macam tu. Saya nak cerita cinta. Alamak. Kebiasaannya kan bila Topik ni kecewa. untuk saya ke sebenarnya? Nisa, ada kaitan ke? Minta maaf tak ada Tak kaitan. adalah. Saya tak Gurau ada. je, gurau je. Okey, silakan cikgu. Kekecewaan. Kebiasaannya mereka ni akan rasa kecewa apabila ditinggalkan. Saya terus terang sebab banyak isu ni bertanyakan pada saya di dalam kelas. betul. Cikgu, macam mana saya kecewa ni? Jadi saya boleh katakan kekecewaan lebih kepada daripada segi percintaan. Ya. Okey, ketagihan alat peranti. Saya percaya anda semua pernah tengok video di YouTube ataupun Facebook yang kita nampak orang sampai bergaduh-gaduh disebabkan game. Betul. Disebabkan alat peranti. Jadi sampai mak bapak pun kadang nak nasihatkan nak nasihatkan anak pun mereka takut. Ya. Bila tegur sikit, sudahlah janganlah main lagi. Mak ni ganggu lah, saya nak main ni. Saya dah nak tengah Menang Mobile ni. Legend ni. Ya. Nak rank. Saya tak Nak tahu naik, sangat. nak push rank. Nak push rank. Jadi masalah-masalah macam ni lah yang membuatkan kemarahan timbul di kalangan Ya. orang zaman sekarang Fasha dan remaja. sengih je bila kita sebut pasal push rank ni. Biasa ni. Ya, Fasha saya tahu. Fasha dengan Amar, bukan Fasha dengan Amar. Empat-empat tu. Ya, Kaki tidak ada push rank. halangan dalam bermain permainan video. Janji tidak berlebihan dan tidak mengganggu jadual harian yang lain. Baik, Betul, cikgu. Nisa. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, minta maaf. Ya. Saya nak tanya soalan kepada Aina. Ya, silakan. Aina. Kawan-kawan awak rasa kan, bukan kawan-kawan lah, di usia awak ni kan, apa yang membuatkan awak marah? Bukan awak lah, nanti Apa antara faktor yang Yes, membuatkan Aina kebiasaannya. marah? Saya kena ejek waktu kena ejek gitu. Oh, Kena ejek. kena ejek. Aina jangan sedih. Saya rasa Ya. soalan saya ni membuatkan dia sedih sebab terjadi pada diri dia Ya, pun. Minta maaf saya- Aina ya. Dah, kita tukarlah, kita Saya faham teruslah. perasaan tu, Aina. Saya faham perasaan tu. Alah, kita teruskan. Aina jangan sedih, nanti saya belanja KFC. Ya. Okey, ni Buka puasa, sambungan dia. ya. Okey, rasa malu, tidak berguna, kesan ketagihan dan okey, yang ni saya nak cerita tentang kesan ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Dulu waktu saya sekolah pernah ada satu fasa yang mana kami memanggil orang untuk datang motivasi. Baik. Camp motivasi kan. Kemudian bila datang seorang facilitator ni, dia cakap apa tahu? Okey, saya dulu adalah seorang penagih dadah. Kita pun cakap, wow. Sebab untuk budak sekolah rasa penagih dadah sesuatu takut yang kan? besar. Tapi dia cakap dia dah masuk ke pusat serenti, dah sebagainya, dah pemulihan, dah melalui fasa pemulihan. Jadi apa yang terjadi pada dia adalah ketika dia menagih dadah, dia menceritakan kepada kami setiap tangan, kaki dan tubuh dia ni pernah menyentuh ibu dia. Maksud saya sentuh adalah pukul ibu dia. Disebabkan oleh dadah dan diperlukan wang untuk beli dadah. Nampak betapa dadah ni merosakkan kita punya mental Emosi, kita, emosi kita. Baik. Mengganggu. Okey. Kemudian berpindah rumah atau sekolah, tidak sanggup terima tanggungjawab, gagal memenuhi harapan atau jangkaan diri sendiri. Ini adalah perkara-perkara yang banyak terjadi membuatkan kemarahan itu membangkit. Baik. Seterusnya, marah selalu diri binasa. Kita akan lihat implikasi marah kepada diri kita. Okey, kita akan mengalami sakit kepala, meningkatkan risiko mengalami stroke, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan, masalah kulit seperti eczema. Boleh jadi. Ya, betul. Mungkin macam apa kaitan kulit dengan mental Kalau emosi? perempuan, cikgu, kalau stres selalu boleh naik jerawat. So jangan stres. Senyum je. Positif je. Risau juga saya. Perempuan ke lelaki pun juga? Ya, sama-sama Sama je. kan? Okey. Risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa, masalah pemakanan dan penghadaman, insomnia, sukar untuk tidur, meningkatkan tahap kebimbangan, mempercepatkan proses penuaan. Cepat tua, orang tua-tua cakap. Ya. Okey, mendekatkan jangka hayat seseorang, memendekkan jangka hayat seseorang, gangguan pernafasan, serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Baik, dekat sini sekali lagi saya nak menekankan pada benda yang paling pada saya berkait rapatlah pada zaman sekarang. Risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa. Betul. Disebabkan kemarahan. Cuba bayangkan, hanya disebabkan kemarahan boleh mengakibatkan orang mencederakan diri. Saya suka menggunakan perkataan mencederakan diri. Saya tak suka menggunakan perkataan yang orang biasa guna. Anda Kenapa tu, sendiri cikgu? dapat. Sebab mencederakan diri ni sebab
satu lagi perkataan tu adalah bunuh diri lah kan. Betul, Tapi saya ya. kalau boleh saya tak nak sebut perkataan Betul. tu. Okey. Cuba bayangkan bagaimana seorang yang daripada marah boleh ubah perasaan itu kepada cuba menyakiti diri dia sendiri. Kalau nak ikutkan secara logik, apa masalahnya? Ya. Tak ada masalah pun sampai kau nak cederakan diri. Tetapi bila kita fikirkan balik, kita berada pada fasa mental yang berbeza. Betul. Maksudnya mungkin mental awak kuat dan mungkin mental dia ni tak kuat. Maaf, saya tak berapa pandai berkata mengenai psikologi. Ya. Tetapi ini apa yang kita nampak. Faham? Sebab setengah orang mental dia kuat. Awak cakap, kau ni tak handsome lah. Biasalah, memang aku tak handsome. Dia boleh tahan. Ya. Tapi cuba bayangkan, kau ni tak handsome lah. Mungkin disebabkan kata-kata itu dia simpan sampai ke mati lah kan. Ya. Dia simpan sampai bila-bila dan mengakibatkan dia pada satu fasa yang bila dah terkumpul benda tu semua, membuatkan dia mencederakan diri sendiri. Mencederakan diri. Jadi daripada marah tu boleh memudaratkan diri dan kita pun janganlah menimbulkan ataupun mencetuskan kemarahan orang lain. Kita akan sambung sedikit lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Anda masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Zul dan rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Tadi kita dah berbincang mengenai bagaimana marah ataupun kemurungan ataupun masalah emosi boleh berlaku. Jom Cikgu kita sambung sikit lagi. Silakan. Okey, baik. Dan perkara yang kedua yang saya nak tekankan di sini adalah serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Baik. Okey. Pernah tengok cerita P. Ramlee tak? Okay. Yang mana satu Cikgu? Ada banyak dia. Seniman Bujang Lapuk. Ya. Di mana director Ahmad Nisfu, Ya. ketika dia sangat marah, dia cakap, aku tiada kena mengena dalam ini gambar. Ya. Kemudian apa terjadi? Dia collapse dan dia dibawa ke hospital. Nampak tak? Hanya disebabkan marah, itu maksudnya kita punya jantung tak dapat, kapasiti jantung tak dapat menampung kemarahan kita tu. Baik. Sehingga mengakibatkan kita tumbang. Okey, ini adalah lebih kepada kesihatan lah. Ya, baik, Cikgu. Kita nampak di situ. Itu adalah antara perkara-perkara yang terjadi sekiranya kita marah. Baik. Kemudian ada yang saya nak cerita di sini lagi tak? Sekarang ni insomnia lah. Insomnia ni sangat, bila kita dapat insomnia ni, dia bukan hanya mempengaruhi kita punya gangguan tidur saja, tetapi dia mempengaruhi kita punya kesihatan seluruhnya. Jaga ya. Seterusnya, mari kita lihat pada perubahan yang berlaku semasa mengalami kemarahan. Lihat di sini. Perubahan fizikal, berpeluh, menggigil, otot tegang, kadar pernafasan meningkat. Ini adalah bukan satu perkara. Ini adalah 4 perkara yang sangat normal. Ya. Okey, biasa kalau mungkin adik-adik kita ni tak ingat kot. Hulk Hogan. Ahli gusti yang sangat terkenal. Setiap kali dia marah, tangan dia akan macam tu. Ya, saya ingat Cikgu. Ingat? Saya tengok dulu. Macam ni. Pukul berapa mah? Pukul 11 kot dulu kan? Saya tak ingat, lebih kurang lah. Nampak tak? TV3. Jadi dia menggigil. Walaupun itu hanya lakonan, tetapi dia menunjukkan situasi yang sebenar bila kita marah. Otot kita tegang. Ni disebabkan oleh, dia lebih kepada otot tegang ni dia lebih kepada penceritaan dalam biologi. Dia akan menceritakan tentang kita punya hormon kita yang terhasil. Jadi benda-benda ni akan mengakibatkan perkara ini terjadi. Kadar pernafasan meningkat, naik turun pernafasan. Jadi itu adalah perkara yang terjadi sekiranya daripada perubahan fizikal. Perubahan fizikal yang terjadi sekiranya kita marah. Lihat pada perubahan tingkah laku. Cikgu, saya rasa kan saya nak minta tolong kawan-kawan saya lah. Kita nak dengar suara-suara mereka ni. Mungkin kita boleh minta tolong Farsyah. Boleh tak bacakan apa perubahan tingkah laku yang tertera di skrin? Okey, baca daripada poin pertama sehingga ke poin terakhir. Silakan, Farsyah. Perubahan tingkah laku. Ya. Yang pertama, percakapan semakin cepat dan kuat. Yang kedua, menuding jari. Yang ketiga, memaki. Ya. Keempat, sensitif. Kelima, agresif.
Keenam, nada suara tinggi. Ya, terima kasih Farsha. Mungkin kita boleh tanya kawan-kawan kita, dalam keenam-enam perubahan tingkah laku ni ada tak yang berlaku pada diri bila marah? Saya nak tanya kepada Hanisha. Hanisha, kalau awak marah kan, apa antara perubahan tingkah laku yang awak perasan berlaku pada diri awak? Yang pertama, Ya. Oh, bercakap. Awak jadi macam ni. Yang pertama, awak jadi cakap cepat, cakap kuat dia. Ya. Ya. Biasa berlaku macam tu lah. Tapi saya cakap cepat dan kuat sebab saya hosting, cikgu. Saya betul. tak marah ya. Tak marah. Saya tahu. Ya. Saya tahu Nisa tak marah hari ni. Okey, cikgu. Okey. Baik, mari kita tengok satu-satu perkara ni. Ya. Percakapan semakin cepat dan kuat. Baik. Biasanya bila orang marah ni, dia akan cakap percakapan ni laju. Ya. Sebagai contoh, kena ada kereta langgar kereta kita. Lepas tu kita pun keluar. Lepas tu cakap, awak ni apa masalah awak? Sorry yang buat kita. Sorry bawa tengah bawa kereta kan langgar. Lepas tu Betul. orang tu pula keluar. Apa masalah awak ni? Awak langgar kereta saya, awak tak nampak ke? Mana awak belajar bawa kereta? Ya. Makin laju. Saya pun macam takut ni. Biasa kita pula kat ni marah-marah ni. Cuba relax sikit ke dalam hati kita lah. Takkan kita nak balas. Betul. Tapi benda ni memang selalu terjadi. Jadi apa yang patut kita faham di sini adalah situasi ini adalah sangat sinonim dengan orang yang sedang marah. Dan kita tengok pula poin yang kedua, menunding jari. Biasa tak kita tengok, ni awak lah ni. Awak langgar kereta saya. Jadi benda ni, tangan ni adalah automatik. Benda-benda yang terjadi ni semua adalah benda yang kita tak kawal. Betul. Faham? Ada orang marah, awak ni, apa masalah awak? Tak ada Jarang kita jumpa orang macam tu. Betul. Kalau jumpa pun tak kena Mungkin tangan dia kena ikat je. nak kata 1 dalam 1000 pun mustahil juga. 1 dalam 1,000,000 kot. Kan? Marah. Jadi menunding-nunding jari, lepas tu memaki, kau hijau sebagai contoh lah. Kan? Mengeluarkan kata-kata yang kesat. Kalau saya nak kata kesat, jadi saya pilih yang hijau tu je lah kot. Itu je lah yang saya boleh, paling maki pun itulah saya boleh cakap kat sini. Konon. Lepas tu sensitif. Bila orang tengah marah ni, biasanya dia akan sensitif. Sensitif dia lebih sikit. Kan? Contohnya lah, awak tengah bergaduh-gaduh ni, bukan gaduh lah. Saya ambil contoh kereta tadi. Saya suka bagi contoh sebab contoh adalah contoh yang mudah. Ya, cikgu. Apa ayat macam tu kan? Tetapi bila sensitif, awak berada dalam satu keadaan sensitif, awak tengah marah, orang buat apa ke awak sebagai contoh? Awak tengah bergaduh-gaduh ni kan, lepas tu orang pukul awak kan. Waktu tu makin naik kita punya darah kita, makin kita marah. Itu adalah benda-benda yang terjadi, sensitif. Kemudian agresif. Tidak pernah lagi saya jumpa orang marah di dalam keadaan, kenapa langgar kereta saya ni? Jarang kita jumpa. Biasanya dia akan keluar, kalau ada steering lock dia pegang, jalan, dibawa semua benda yang kalau ada buku 5 ataupun daripada bahasa tubuhnya kita dapat lihat orang itu berlaku agresif. Betul. Macam macam tubuh. Yes. Tapi kalau macam tu je tak apa. Kalau dia terus shoot muka orang tu, itu masalah juga. Okey, kemudian nada suara tinggi macam tadilah. Bila bercakap nak menjerit je. Padahal boleh cakap elok-elok. Kenapa awak langgar kereta saya? Tapi kenapa awak langgar kereta saya ni? Apa masalah awak ni? Awak tak hati bawa kereta ke? Dia akan jadi benda-benda macam tu. Faham? Jadi nada suara pun tinggi. Okey. Seterusnya. Baik, cikgu. Okey, urus kemarahan, kawal kehidupan. Ini adalah step. Langkah-langkah dia yang boleh kita lakukan sekiranya kita tengah marah. Betul. Ni waktu tengah marah. Bukannya kita dah balik rumah baru nak. Tak, Saya fikir balik, apa langkah yang perlu dia ambil. Waktu tengah marah, kena buat step ni. Dah balik nak fikir dah terlambat. Waktu tu awak dah habis pukul orang dah. Jadi, kat sini urus kemarahan, kawal kehidupan. Step yang pertama, berhenti melakukan sebarang aktiviti. Sebagai contoh, awak tengah marah-marah tu kan, dah lah letak je cangkul awak, katakan sedang menyangkul lah. Okey, jalan, masuk rumah. Kemudian, cuba bertenang. Bertenang balik. Tarik nafas. Yes, tarik nafas lepas. Sebabnya, bila kita marah, benda-benda ni semua jadi tak rasional. Untuk orang yang tengah marah lah. Apa pula aku nak sabar, aku nak cuba bertenang. Tak. Tapi sebenarnya itu adalah cara yang patut kita lakukan lah. Cuba bertenang. Relax balik. Tetapi di sini apa yang kita nampak adalah ada cara masing-masing yang orang bertenang. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Orang bertenang dengan cara mengira. 1, 2, 3, 4. Tenang. Contoh. Bukan semua orang boleh buat. Okay. Saya ada cara saya, cikgu. Saya akan kira 3, 6, 9, 12. Saya tengah orang kata apa, distract otak saya daripada punca kemarahan. So saya buat sifir. Sifir saya 1, 2, 3 je. Baguslah Nisa. Okey, cuba bertenang. Tapi kalau dalam Islamnya kita biasanya beristighfar. Astagfirullahalazim, sabar. Berzikir. Berzikir. Itu adalah
untuk dalam Islamnya lah, Islamik cara dia. Lepas tu tinggalkan punca kemarahan. Sebagai contoh, kita tengah marah kat kawan kita disebabkan oleh kerja sekolah. Kawan kita dan kita dah buat kerja sekolah tu sama-sama. Lepas tu bergaduh. Soalan kau salah lah. Apa pula soalan aku salah? Lepas tu bergaduh. Letak jalan. Tinggalkan dulu. Tinggalkan kawasan yang negatif tadi tu. Baik. Kemudian berfikir sebelum bercakap. Ini paling susah nak buat, cikgu. Yes. Bila tengah marah. Betul. Kadang tak saya fikir dah. pun, Nisa pun kalau Nisa cakap macam tu, saya yang macam ni, macam apa lagi kan? Macam apa sebenarnya tu? Saya nak cakap tapi saya tak berani. Jadi bila kita bercakap, kita akan lebih kepada, macam saya cakap tadi, dia adalah involuntary yang kita tak dapat kawal. Betul. Jadi bila benda ni terjadi, boleh katakan sukar ataupun mustahil untuk kita kawal percakapan. Tapi sekiranya kita melalui proses atas tadi tu, boleh. Mesti boleh. Kemudian berfikir sebelum cakap, itu yang sampai keluar hijau tadi tu. Itu kena hati-hati. Kemudian gunakan kata ganti diri pertama saya. Yang ini pun biasa kan, kalau kita nampak mula-mula sopannya, bila dah gaduh keluar aku engkau, dia, mereka semua keluar. Daripada saya awak, kan? saya awak terus. Oi, kau ni. Kan dia punya marah tu macam nak keluarkan perkataan yang bukan-bukan, yang tak baik. Yang tak baik. Lepas tu mencari jalan penyelesaian. Kalau awak hanya tinggalkan, mana tadi? Tinggalkan punca kemarahan, apa akan jadi dengan awak punya masalah tadi tu? Tak selesai, cikgu. Adakah awak akan tinggalkan lepas tu awak pergi saja? Tak, dia tak akan selesai. Jadi ini adalah penting. Ini penting disebabkan oleh, kalau awak tak selesaikan masalah tu, benda tu akan berada di situ sampai bila-bila. Baik. Okey. Kemudian dapatkan bantuan. Okey. Untuk pelajar-pelajar saya ni, ada cikgu kaunseling dia. Ada cikgu Satya, ada cikgu Ilya, mereka dapat bantu. Dan mereka antara pelajar ni yang selalu pergi ke bilik kaunseling tu. Jadi benda-benda ni sangat membantulah, terutama sekali untuk pelajar di sekolah dan orang luar pun sama. Cikgu, saya nak kongsikan, kalau kita ada kawan-kawan yang sering berjumpa dengan guru-guru kaunseling, jangan ada stigma, mereka ni bermasalah. Tidak, sebenarnya mungkin perlukan bantuan sokongan yang lebih, motivasi yang lebih. Jadi jangan ada stigma terhadap kawan-kawan yang mendapatkan bantuan daripada guru-guru kaunseling, kerana saya rasa ramai murid-murid di sekolah dia jadi takut atau malu nak jumpa guru kaunseling kalau ada masalah. Sebab apa? Kata-kata rakan-rakan, kecaman rakan-rakan, seperti yang kita belajar sebentar tadi. Saya nak tanya pada kawan saya, boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya nak tanya mereka pada bersedia. Siapa namanya ya? Amar yang cikgu kata paling comel tu. Okey, Amar. Kalau Amar marah kan, marah ni kawan ni kan, apa yang Amar buat biasanya? Biasanya tenang diri dulu lah. Tenang diri dulu. Awak bertenang macam mana? Bertenang macam ni je ke, atau bertenang tarik nafas ke macam mana? Ingat benda lain. Ingat benda lain. Bagus. Sama macam saya, dia distract fikiran dia. Okey, bagus. Saya nak tanya, kalau kawan saya bernama Aina lah ya. Aina ni marah betul ni. Adik ni ambil pula baju tak bagi tahu. Pakai tak basuh kan. Marah ni adik ni kan. Geram nak cubit-cubit. Tapi kena bertenang. Apa yang Aina selalu lakukan kalau ada dalam situasi macam ni? Saya main dengan kucing saya. Saya belai dia. Main dengan kucing. Wujud ada kucing kan? Bagus. Saya pun ada kucing kat rumah. Kita boleh jadi kawan. Okey, baiklah. Terima kasih. Itu kawan-kawan kita. Mereka ada cara mereka sendiri, cikgu. Okey. Jadi, tapi Nisa dah tanya awal. Ya. Bagaimana dengan anda? Saya baru nak tanya pelajar-pelajar kita ni. Cikgu boleh sambung tanya yang lain. Siapa tadi yang tak jawab lagi? Untuk Farsyah ke? Hanisha ke? Untuk Farsyah. Bagaimanakah cara awak mengawal awak punya kemarahan sekiranya awak marah? Saya nak kawal, saya suka dengar lagu lah. Dengar lagu. Farsyah boleh nyanyi? Lagu yang perlahan. Boleh nyanyi? Tak pandai sangat Baru yang dia nyanyi tadi. Lagu-lagu macam mana Farsyah? Lagu macam mana yang awak suka dengar? Saya macam lagu-lagu macam lagu cinta macam tu lah. Lagu-lagu yang membuai perasaan. Jadi itu membuatkan Farsyah lebih tenang. Saya tak pasti Farsyah ni kalau dia marah macam mana. Sebab Farsyah kalau senyum manis je orangnya. Saya pun tak pernah nampak Farsyah marah dekat kawan-kawan. Kalau siapa tadi? Aina ya. Aina ke Hanisha tadi yang saya tanya tadi? Tadi Aina. Aina, kita tanya Hanisha. Soalan je. Okey, macam mana? Kalau saya pula, saya akan tenangkan diri. Macam yang Amal buat, tapi cara dia berlainan sikit. Macam mana tu? Lain dia macam mana tu?
Macam saya, kalau kita dalam keadaan berdiri, saya akan duduk. Kalau dalam keadaan duduk, saya akan berdiri. Bagus. Saranan dalam Islam macam tu. Ya. Bila kita marah, sedang berdiri, duduk. Kalau kita tengah duduk, waktu tu kita marah, kita baring. Ya. Bagus. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa lagi antara cara-cara lain yang murid-murid boleh lakukan dalam kapasiti mereka lah. Ada banyak cara. Sebenarnya ada banyak cara. Okey, sebagai contoh dekat, kalau saya tak silap, di UK kot kalau saya tak silap, ada sebuah tempat ataupun kedai yang mana mereka menyediakan tempat orang untuk melepaskan, menempiaskan marah. Macam mana tu? Mereka, saya nak pergilah. Bagus, sangat bagus tempat tu. Tapi dia tempat, sebab kat UK kan, kita kat Malaysia tak ada lagi tempat macam tu. Ke sana kita bayar berapa yang diperuntukkan, kemudian bawa tukul, bawa apa semua kan, kita hancurkan benda-benda kat dalam tu. Pinggan ke, TV ke, ada benda tu. Jadi tempat tu ada. Maksudnya orang buat bisnes benda ni. Betul. Kat Malaysia belum ada. Siapa rasa nak buat. Tapi saya rasa tak dibenarkan kot kan. Macam tempat yang terlalu tak elok untuk dikunjungi saja. Menarik. Satu cara yang agak menarik untuk melepaskan marah. Tapi kita ada banyak lagi cara lain yang lebih selamat. Okey. Kemudian, contoh saya sendiri, saya pernah berhadapan dengan seorang jiran lah. Kalau dia tengok dah ni, minta maaf bang. Okey. Dia pernah marah dekat saya disebabkan oleh cara saya parking kereta. Jadi dia cakap lah macam-macam. Dia cakap apa, pakai baju cantik-cantik apa semua kan. Kenapa parking kereta pun tak reti? Belajar parking kereta kat mana? Jadi saya waktu tu marah lah. Saya marahnya aku, kenapa lah. Sampai hari ni walaupun saya rasa macam, kenapa tak balas apa yang dia cakap hari tu kan. Saya nak cakap, apa kaitan kereta saya punya parking dengan saya punya baju? Saya nak cakap macam tu. Tapi bila saya fikir balik kan sekarang, saya bersyukur tindakan saya itu adalah satu tindakan yang paling bagus. Iaitu saya senyum kat dia, bang, sorry bang, terima kasih sebab ni kan. Dan mulai daripada hari tu, setiap kali jumpa dia, even sebelum tu pun, saya jumpa dia, saya akan bagi salam. Assalamualaikum. Dan sekarang ni, abang ni bila jumpa saya, dia jadi ramah. Dia jadi peramah. Kadang-kadang saya pula, apa aku nak cakap Dia cakap banyak sangat, seronok sangat bila bersembang ni. Itulah perkara-perkara yang terjadi yang boleh kita gunakan bila kita marah. Dalam situasi yang mana mungkin kita marah akan sesuatu atau ada sesuatu yang menyebabkan kemarahan kita, tak semestinya kita kena balas kan cikgu kan. Tak setiap masa kita nak kena marah balik. Tak boleh kan. Ada masa kalau kita boleh bertenang, kita boleh senyap, kita senyap. Mungkin cara itu lebih baik untuk menyelesaikan satu masalah. Contoh macam Cikgu Zul tadi, dah berbaik pula dengan jirannya, ramah pula dengan jirannya. Dan kalau kita dimarahi di atas kesalahan sendiri, kita mestilah akui kesalahan tersebut. Macam kita tadi lah, menerima kelemahan dan kekurangan diri. Sebab kita tak terlepas daripada membuat ataupun membuat kesilapan. Betul Nisa. Ada lagi nak saya beritahu lagi cara lain? Banyak lagi. Boleh. Saya bawa ni. Ni kenapa ni ada ni? Ni saya bawa anak saya punya dragon. Bukan dragon, apa tadi Buaya anak saya ni. Buaya di darat. Antaranya adalah saya belikan ni untuk dia melepaskan dia punya marah. Tak marah pun, tapi untuk dia belajar untuk menguruskan emosi menyalurkan dia. stres. Jadi bila dia ada benda ni, dia akan pukul benda ni. Benda ni jatuh akan naik balik. Tapi apa yang terjadi? Tak naik dah. Anak saya dah hancurkan. Pasir dalam dah rosak dah. Jadi ini satu untuk kita lepaskan marah. Untuk yang dewasa adalah dengan tumbuk punching bag. Kalau ada punching bag boleh tumbuk. Ataupun macam pergi gym lah. Gym. Yes, di gym ada. Betul. Kemudian ini saya bawa bola anak saya. Banyak barang anak saya bawa. Ini adalah stress ball. Baik. Tapi ni bukan stress ball lah. Ada stress ball yang memang spesifik untuk ni. Genggam. Kan kita biasa kalau kita marah kita genggam kan. Benda ni dapat melepaskan kita punya perasaan marah tu ke arah sini. Pegang. Kemudian ada lagi melalui lukisan. Kenapa? Yang ini pula adalah lukisan isteri saya. Bukan sebab dia marah. Dia lukis ni bukan sebab dia marah. Sebab saya bagi dia ni, dia lukis. Dia memang suka melukis. Tetapi sekiranya kita ada perasaan marah, kita lepaskan marah kita pada lukisan. Lukis. Setengah orang cakap, melalui lukisan pun kita akan dapat tahu emosi orang tu. Betul. Sesuatu lukisan menggambarkan sesuatu emosi sang pelukis. Kita akan berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini di Teras Didik TV KPM. Betul.
KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun dan Cikgu Zul tentang topik kita hari ini iaitu pengurusan mental dan emosi. Nisa nak ingatkan pada anda semua, walaupun kita kena patuh pada SOP, tetaplah jaga jarak fizikal, guna hand sanitizer, cuci tangan dengan bersih, pakai pelitup muka dan sebagainya. Berhati-hatilah kerana kita masih belum menang melawan COVID-19. Baiklah cikgu, saya nak sebutkan sedikit cikgu ya. Sambutan Hari Guru tidak lama lagi iaitu pada 16 Mei. Kita akan sambut Hari Guru di mana tema guru Hari Guru tahun ini sama seperti tahun lalu iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Baiklah cikgu, tadi kita dah tanya kawan-kawan kita ada main dengan kucing lah, nak uruskan emosi mereka, ada yang dengar lagu, tak ada ke yang suka membaca, ada ke orang nak hilangkan stres itu cikgu, dia membaca, ada ke orang macam tu? Ada. Sebenarnya pelbagai cara. Ada, kita kena kenal diri kita sendiri. Betul. Setengah orang dia tahu cara dia adalah melalui membaca. Setengah orang dia tahu melalui menggunakan lebih kekerasan macam saya cakap tadi kan, pergi kat tempat untuk kita rosakkan barang apa semua tu. Jadi adalah perkara-perkara kita kena kenal diri kita supaya kita tahu macam mana cara nak channelkan kita punya kemarahan. Membaca tu mesti ada. Betul? Percaya cakap saya, mesti ada orang yang menggunakan buku ataupun novel untuk menghilangkan kemarahan dia. Mesti sebab ada. saya percaya cikgu, bila kita baca sesuatu buku, contohlah novel kan, novel ni macam bawa kita ke alam yang lain. Jadi dia dah distract atau dia dah alihkan perhatian kita kepada sesuatu perkara yang lain. Macam kawan kita tadi cakap dengan lagu cinta. Jadi mungkin perasaan tu dia tenang sikitlah dengan lagu yang mendayu-dayu macam tu kan. Ada yang main dengan kucing. Samalah macam saya main dengan kucing. Ada yang apa tadi? Bertenang, siapa tadi bagi tahu kan konsep-konsepnya cikgu. Mungkin ada antara cara lain seperti stress ball, kalau kita tumbuk patung tu dan juga lukisan. Apa cara lain yang selamat? Contohnya murid-murid nak lakukan di rumah untuk mengurangkan rasa emosi. Okey, untuk murid-murid apa yang mereka boleh lakukan di rumah adalah kita perlu bercakap dengan seseorang. Biasanya pelajar perempuan dia rapat dengan ibu. Untuk yang rapat dengan ayah. Ada juga macam tu. Okey, untuk situasi yang macam tu, bila kita rasa kita marah, kita perlu memberitahu seseorang. Jangan kita simpan. Itu yang banyak terjadi, orang mencederakan diri sendiri sebab mereka terlalu menyimpan benda ni ke dalam diri mereka. Bila terlalu menyimpan, sampai satu masa dia akan burst out. Dia akan meletup. Meletup tu kita tak akan nampak ada kan meletup macam bom. Tak, bukan macam bom. Dia meletup di dalam. Bila dia meletup di dalam, benda ni orang tak akan nampak. Letupan emosi cikgu. Yes, betul. Istilah yang sangat tepat saya rasa tu. Letupan emosi. Letupan emosi. Jadi perkara ini kalau kita simpan, dia akan jadi pada diri kita saja. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah cari orang untuk menceritakan masalah kita. Ibu bapa, kakak, kawan, guru kaunseling paling sangat disarankan. Sebab kalau awak simpan seorang diri, dikhawatiri awak akan tergolong dengan memudaratkan diri sendiri. Baik, akan mengakibatkan pelajaran terganggu dan sebagainya. Saya nak tanya pada Aina, boleh ya Aina? Awak rasa kan, pernah tak awak menghadapi masalah ataupun stres dalam pelajaran? Kawan-kawan ni tak membantulah, cikgu tak membantulah, macam mana ya? Pernah tak? Pernah. Jadi apa yang awak lakukan untuk hadapi masalah emosi tersebut? Saya bertenang, saya dengar lagu juga. Adakah bila awak ada masalah dengan kawan-kawan, awak pergi tak selesaikan masalah tu dengan kawan-kawan? Selesaikan. Macam mana, berbincang ke atau bergaduh ke? Saya akan berbincang. Berbincang. Okey, baiklah. Saya nak tanya pada Farsyah. Farsyah, kalau ada masalah, contohnya masalah dengan keluarga, apa yang biasa awak lakukan? Kepada siapa awak akan luahkan? Ibu bapa. Ibu bapa. Kalau ada masalah apa yang awak tak puas hati, awak cakap dengan ibu bapa awak lah ya? Baiklah. Itu antara cara je. Antara cara. Okey, saya nak buat confession di sini. Confession. Pengakuan pula. Untuk saya, ni mak saya nanti tengok ni. Pernah satu ketika dahulu, sebab saya mungkin terlalu menyimpan, bukan menyimpan lah. Lebih mungkin masa tu waktu muda cikgu, tak fikir apa. Sebaya mereka ni. Marah kan. Lepas tu, saya cakap dengan mak saya sampai saya menangis. Saya rasa waktu tu pertama kali kot saya nangis depan mak saya. Jadi pada waktu tu saya rasa macam
bila kita menangis, sekarang lah saya fikir, bila kita menangis, kita luahkan benda tu, terutama sekali dengan orang kita sayang, benda tu akan sangat membantu kita. Melegakan, sangat ya? melegakan, betul. Samalah macam saya, kalau kita ada kekecewaan, ya. Saya tak pernah menangis dekat mak saya. Tiba-tiba satu hari bila dah ada letupan emosi tu, menangis. Jadi dekat situlah kita meluahkan ataupun mengurangkan segala emosi yang besaran dalam diri. Jadi supaya dia tidak memudaratkan kita, terutamanya kepada rakan-rakan kita di sekolah. Pelbagai faktor boleh menjadi penyebab kepada kemarahan, kekecewaan, tak dapat capai ekspektasi ibu bapa, masalah dengan kawan-kawan, cemburu dan sebagainya. Jadi carilah saluran yang betul untuk kita luahkan perasaan tersebut, perasaan marah tersebut dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang penting gunakan cara yang selamat. Ya, kalau anda rasa kemarahan itu tidak terbendung, carilah bantuan. Jangan rasa malu atau takut untuk minta bantuan sesiapa. Baiklah, cikgu, kita pun telah berbincang dengan pelbagai faktor bagaimana nak bertenang semua. Kalau bertenang, tarik nafas tu biasanya orang kena tarik nafas ke atau kena tahan atau boleh tarik nafas tu nafas macam tu je? Okey, sebenarnya tarik nafas tu nafas ni dia lebih kepada kita buat hari-hari. Ya, tapi dalam tarik nafas, turun nafas untuk kita mengawal kemarahan, dia ada teknik. Baik. Jadi tekniknya macam biasa kita tengok. Okey, biasa orang akan cakap, okey, tarik nafas, lepas. Benda ni adalah teknik yang sangat-sangat berguna. Sebabnya ketika kita tarik nafas, lepas nafas tu, kita punya jantung sedang dalam keadaan yang relax. Sebabnya kalau jantung kita bergerak dengan laju bila kita marah. Tapi bila kita buat macam tu, berarti jantung kita akan okey, relax sikit. Okey, relax. Kemudian bila lepas, benda itulah yang membuatkan kita relax sebenarnya. Dia ada konsep sains dia. Tapi untuk saya cerita di sini, mungkin nanti Kang jadi topik sains pula. Baik. Saya nak tanya kawan-kawan saya, pernah tak kawan-kawan semua kalau stres je makan je semua? Pernah? Ada macam tu, cikgu? Sebenarnya benda ni macam sebenarnya yang saya tak cerita tadi adalah tentang pemakanan. Makan kita macam mana, apa yang terjadi pada kita punya usus. Bila kita marah, kita punya otak ni ada satu bahagian dalam otak kita ni akan mengarahkan hormon, sejenis hormon untuk keluar. Saya tak ingat nama hormon tu, dan dia akan hantar ke usus kita, dan di situ dia akan bagi tahu, okey, aku perlukan makan ataupun aku tidak perlukan makan. Jadi bila dia hantar hormon di situ, dia akan mengakibatkan kita asyik lapar je. Satu asyik lapar, lepas tu dia akan tak lapar langsung. Ataupun tak lapar langsung. Dia akan jadi macam tu. Itu adalah benda-benda yang terjadi. Itu dalam sistem badan lah. Itu yang kita kena faham adalah sistem badan kita sangat-sangat walaupun mereka ni dalam sistem badan, tetapi dia punya komunikasi tu sangat cepat. Betul. Pada kita macam, sistem. Kalau sistem kita kan, okey, sistem kita ni mungkin macam slow. Okey, kau kena buat ni dulu macam ni. Tapi dalam badan, dia berlaku dalam split second. Ya, sekejap mata je. Sampai kat sini dah. Ya, betul. Sampai kat kaki. Itu adalah perkara-perkara yang sangat kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki fungsi badan yang sangat bagus macam ni. Baiklah, cikgu. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Banyak yang kita boleh kongsikan, tetapi setakat ini saja masa yang kita ada. Mungkin cikgu boleh beri rumusan ringkas untuk semua penonton di luar sana. Silakan, cikgu. Baik, rumusan ringkas yang boleh saya simpulkan di sini adalah pastikan bila kita marah jangan simpan seorang diri. Saya tekankan benda yang paling penting di sini, jangan simpan pada seorang diri. Sebab apa yang saya ulang daripada awal tadi adalah tekanan jiwa. Sekiranya kita simpan benda ni seorang diri, dia akan meletup apa tadi? Letupan emosi. Letupan ya Tuhan. Letupan emosi. Letupan emosi ni dia akan mengakibatkan diri kita ni sakit di dalam. Bila sakit di dalam, orang tak nampak. Jadi hati-hatilah dengan perkara ni, dan kalau kita marah, dapatkan solusi yang baik macam yang saya ajarkan tadi. Ya, solusi yang baik dan selamat untuk diri kita agar kemarahan itu tidak memudaratkan. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zulhusni dari SMK Taman Datuk Harun dan rakan-rakan saya dari sekolah yang sama. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami berkenaan dengan pengurusan mental. Nisa, sempat untuk saya bagi tahu sesuatu. Apa tu, cikgu? Saya nak katakan, dalam dunia ni ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang nampak sampah, dia kutip, dia buang. Ya. Manusia kedua, apabila dia nampak sampah, dia berlalu pergi. Ya. Manusia ketiga, apabila dia nampak sampah, tak ada kaitan. Tetapi dia adalah sampah itu. Apa renung-renungkan dan selamat beramal. Ya, renung-renungkanlah dan pilih untuk menjadi orang yang bagaimana. Janganlah jadi orang yang ketiga. Dia adalah sampah. Bermasalah untuk masyarakat. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton kami selama 1 jam kami bersiaran. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada semua. Selamat Hari Raya, esok raya. Bye. Jaga SOP. Yes.
pendapat saya, topik pengurusan mental dan emosi adalah satu topik yang sangat penting, terutama bagi murid-murid di sekolah menengah. Dan kita tahu pada zaman yang serba maju ini, pengurusan emosi dan mental adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Terutamanya pada masa kini, kita dilanda dengan pelbagai masalah, terutama dari segi ekonomi, sosial, dan terkini kita dilanda oleh wabak COVID-19. Jadi pengurusan mental dan emosi murid-murid adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan. Semoga topik yang diajarkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua murid di sekolah menengah. Kemarahan merupakan salah satu bidang dalam pendidikan kesihatan di dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3. Guru yang mengajar akan dapat membantu murid untuk mengetahui apakah punca-punca kemarahan, apakah kesan kemarahan terhadap fizikal dan juga emosi, serta bagaimana cara untuk membendung kemarahan daripada berlarutan. Harapan saya, setiap remaja akan dapat membantu diri sendiri bagaimana ingin mengawal emosi, seterusnya bijak dalam mengurus kemarahan yang terbit tanpa didukung. Didik TV KPM